Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga page saya iaitu drzubaidi.com. Hari ini saya bersiaran lagi di dua tempat, iaitu di page saya sendiri iaitu Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga page Olive House HQ. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, saya minta maaf saya tak dapat update banyak hari ini dalam page saya sebab page saya telah disikat oleh admin Facebook disebabkan mungkin ada, kita pun tak tahu nak cakap, mungkin ada yang tak suka mereportkan perkongsian saya sebagai satu perkongsian yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Jadi Facebook telah menghalang saya untuk update selama 3 hari. Hari ini hari yang pertama, so ada lagi 2 hari. Jadi bagaimanapun alhamdulillah kita dapat berkongsi melalui siaran beginilah ini. Tujuan kita adalah untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan sepanjang saya menjadi doktor pengamal perubatan am selama lebih kurang 25 tahun. Jadi banyaklah kes-kes ataupun penyakit yang saya lihat dan saya kendalikan dan menjadi suatu kekeliruan di kalangan masyarakat. So hari ini kita akan bercakap tentang busung antara simptom kanser hati. Jadi ada dua kata kunci di situ. Yang pertama sekali ialah busung dan juga satu lagi adalah kanser hati. Jadi kita pergi dulu kepada busung. Apa yang dikatakan busung? Busung ni sebenarnya kalau kita lihatlah, dia ibarat orang yang mempunyai perut yang buncit. Tetapi kena faham bahawa buncit ni bukan disebabkan oleh lemak, tetapi disebabkan oleh pengumpulan cecair, fluid di dalam abdomen dia, tetapi berada di luar usus. Jadi antara usus dan juga dinding perut ni, kita ada kawasan yang kita panggil sebagai peritoneum dan air sebenarnya berada di kawasan ini. Kalau kita dapat kongsikan sikit, Nakib gambar orang yang ada busung ni. Yang ini saya ambil daripada carian saya di Google untuk menunjukkan contoh bagaimana orang yang mengalami busung. Iaitu perut dia agak kelihatan buncit. Sementara Nakib berkongsi gambar tentang busung ni, kita tengok rakan-rakan kita yang mungkin dah berada dah selama 20 orang dah berada bersama saya pada hari ini. Itu dia gambar busung. Kalau kita lihat, macam mana kita nak tahu dia adalah busung? Pertama sekali kita akan melihat kulit dia tu. Kulit dia orang cakap tu mengening kan. Dia maksud dia betul-betul stretch. Dia mengening kat situ dan kita akan melihat dengan jelas salur darah yang berada di bawah kulit, terutama di sebahagian daripada yang berada di pusat umbilicus dan juga naik ke atas ke bahagian ulu hati kat situ. Kita nampak dia punya salur darah yang berwarna hijau kehijauan tu, yang itulah ada salur darah, yang itu adalah ascites. Dan bila kita ketuk kanan dan kiri begini, dia memang dalam tu akan terasa macam ada air di dalamnya. Dia bukan gas. Kalau orang yang kembung tu selalunya kalau bila kita ketuk dia bunyi dung 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 dung. Yang itu banyak gas. Tetapi yang ini bila kita mainkan ke kanan dan kiri, tolak kanan dan kiri, memang dia seolah-olah ada satu bola yang berisi air ataupun belon lah berisi air. Bila kita tolak kanan dan kiri, kita dapat merasakan dia. Inilah tanda-tanda busung. Busung ni bukanlah sesuatu yang normal. Dia merupakan sesuatu simptom, tanda. Dia bukan penyakit. Busung atau ascites dalam bahasa perubatannya adalah bukan penyakit, dia adalah simptom. Maksudnya dia adalah gejala ataupun dia adalah tanda
bagi seseorang itu mengalami masalah yang lebih besar. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di sini, terutamanya Puan Raja Nora lain ni, alhamdulillah senantiasa bersama saya untuk perkongsian ini. Terima kasih Aisyah Ibrahim. Terima kasih Yati Yat. InsyaAllah kita akan membuat perkongsian lagi. Jadi tuan-tuan pernah melihat busung tak? Busung ni kadang-kadang orang cakap mungkin disebabkan oleh masalah buatan orang dan sebagainya. Saya tidak menolak, tetapi dalam kajian saintis dia adalah merupakan sebahagian daripada penyakit-penyakit yang kita akan bincangkan ya. Dia selalu ni disebabkan oleh masalah sirosis. Kebanyakan busung ni adalah masalah sirosis. Apa dia masalah sirosis? Apa dia sirosis? Sirosis adalah sebenarnya penyakit hati. Penyakit ini penyakit hati bukan kita sebut pasal ilmu tasawuf, tetapi hati, organ hati ni dah ada penyakit. Cuba kita kongsikan gambar orang yang ada masalah hati ni ya, Nakib. Kita tengok staging of the liver damage. Kalau dapat kita kongsikan, sebenarnya hati ni sebenarnya kalau kita tengok dia sebenarnya berpunca besarkan sikit Nakib daripada hati yang normal. Hati yang normal warna merah cantik je tu. Kemudian ada satu stage atau satu peringkat dinamakan sebagai fatty liver. Yang fatty liver ni yang kadang-kadang kita apabila kita fatty liver ni ada dua sama ada disebabkan oleh non-alcoholic liver disease ataupun non-alcoholic. Alkoholik itu maksudnya orang yang apa? Orang yang selalu minum arak tu menyebabkan kerosakan hati. Tetapi banyak kajian sekarang menunjukkan bahawa orang yang makan karbohidrat terutamanya, dia mengalami kerosakan pada hati. Yang itu kita sebut sebagai fatty liver, non-alcoholic fatty liver. Jadi fatty liver ni adalah peringkat pertama sebelum dia menjadi atas sikit Najib. Sebelum menjadi fibrosis. Fatty liver ni kalau tidak dirawat atau dibiarkan, dia akhirnya akan menjadi liver fibrosis. Liver fibrosis tu maksud dia apa? Dia ada macam parut di dalam situ. Apabila ada parut di dalam situ, sel-sel hati tidak dapat berfungsi dengan baik, dan apabila dibiarkan, dia akan menjadi sirosis. Dan di antara fatty liver, sirosis tu dia mengambil masa lebih kurang 15 tahun hingga 20 tahun. Mengambil masa, tetapi kadang-kadang kita ni lah, mungkin kita terlalu sibuk buat sesuatu, kita tak terasa masa berjalan, kita tengok-tengok dah ada fibrosis. Fibrosis ni dan juga akhirnya menjadi sirosis. Dan sirosis ni bila kita lihat dia punya, kita akan tengok nanti liver function test dia punya enzim di dalam hati ni sudah meningkat berpuluh-puluh kali. Dan boleh membuat ultrasound, kita akan nampak dia punya parut di dalam hatinya. Sirosis ni akhirnya akan menjadi, kanan sikit ada tak? Dia akan menjadi, tak ada dia akan menjadi kanser. Jadi tuan-tuan hari ini saya banyak dah melihat dah orang yang berumur 70-an, 65 dengan perut ada ascites. Bila kita tengok rupanya dia ada kanser. Sebagai contoh, kanser hati, bila ditanya rupanya dulu masa muda-muda banyak minum arak. Itu sebab satu contoh. Dan sekarang ni kanser hati pula tu bukan saja sebab minum tetapi disebabkan oleh liver fibrosis yang berpunca daripada non-alcoholic liver disease, iaitu fatty liver. Yang ini yang kita nak elakkan ni sebab kita tak minum arak, tetapi masalahnya non-alcoholic liver disease ni yang biasa berlaku di kalangan orang kita apabila kita terlalu banyak sangat memakan refined carbohydrate. Sebab tu dia akan berbahaya. Jadi itulah dia punya staging. Jadi kita sebenarnya nak mengelakkan daripada kanser kanser hati tu, antaranya ialah kita mengurangkan ascites kita, mengurangkan kita punya sirosis. Mengurangkan sirosis dengan cara mengurangkan fibrosis. Cara dia mengurangkan fibrosis, kurangkan fatty liver sebab tu dia ada peringkat-peringkat. Jadi ascites ni sebenarnya kalau kita lihat dia sebenarnya adalah tanda kerosakan organ hati, ataupun dia mungkin disebabkan oleh masalah jantung ataupun masalah ginjal, tapi kebanyakannya 80% disebabkan oleh masalah hati dan lain-lain sebab contoh autoimmune hepatitis. Yang ini semua penyakit-penyakit yang jarang kita lihat lah, sebagai contoh hemochromatosis,
Wilson disease, yang itu agak jarang kita lihat, tetapi yang biasa kita lihat anxiety ini sebab oleh kanser hati yang mungkin dari awalnya berpunca sama ada hepatitis ataupun alcoholic liver disease ataupun mungkin disebabkan oleh alcohol liver disease. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa yang menyebabkan anxiety saya dah beritahu. Macam mana penyakit-penyakit ini boleh menyebabkan anxiety. Sebenarnya anxiety itu apa? Ialah air, cecair. Kalau kita boleh ambil, kita ambil sampel air di dalam ascites ni ataupun busung ni, kita dapati sebenarnya banyak protein di dalamnya. Dia banyak protein di dalamnya dan juga yang bila kita buat kajian, dia menunjukkan bahawa ada masalah di dalam organ hatinya. Sebab tu sebenarnya macam mana cirrhosis boleh menyebabkan pembentukan air? Apabila terdapat parut di dalam hati, sel-sel hati dalam organ hati, menyebabkan sel-sel hati ni, hepatocyte ni, kita panggil dia overcrowding. Dia masuk, dia berhimpit antara satu sel sama lain sebab disebabkan dah ada fibrosis ni. Jadi apabila dia terlalu rapat, menyebabkan salur darah yang berada di celah-celah sel-sel ini menjadi lebih sempit. Akhirnya menyebabkan tekanan di situ tinggi. Tekanan iaitu yang kita sebut sebagai portal hypertension. Portal hypertension, lepas tu hati sendiri tidak dapat membentuk protein, terutamanya albumin yang kita sebut sebagai masalah ni kita sebut sebagai hypoalbumin. Dan juga portal hypertension menyebabkan pengumpulan air cecair di dalam abdomen. Sebab tu nanti kita akan tengok apa yang kita sebagai liver function test. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan kita yang bersama dengan saya pada hari ini. Puan Aisyah Ibrahim, Kak Raja Noraini dan juga Yati, terima kasih. Mungkin jika ada persoalan dan pertanyaan nanti kita akan pergi pelan-pelan. Okey, apa dia tanda-tanda anxiety? Tanda-tanda anxiety seperti saya beritahu tadi, perut dia kembung, kulit dia akan menjadi lebih stretching, berkilat begitu, dan terdapat salur darah daripada pusat dia, umbilicus, hingga kepada xiphoid sternum ataupun daripada ulu hati ni. Kita nampak warna hijau besar. Yang ini disebut sebagai anxiety, bukan penyakit tetapi tanda-tanda bagi penyakit. Selain daripada perut yang besar tu, kita juga akan melihat swelling, bekakan pada pergelangan kaki. Sebab tu air tu dia tak boleh keluar, dia akan berkumpul di perut, abdomen dan juga di pangkal kaki. Selain daripada tu, orang tu akan mengalami apa? Mengalami susah bernafas. Sebab perut dia banyak air, jadi dia bernafas secara pendek. Rasa macam tak puas bernafas. Itu tanda-tanda dia. Kemungkinan juga apa yang berlaku, air bukan saja berkumpul di dalam abdomen, pergelangan kaki, tetapi mungkin dah berkumpul juga di paru-paru. Dan juga mungkin berkumpul di dalam kantung jantung yang kita sebut sebagai perikardium. Air dah banyak dekat situ, itu menyebabkan dia merasa susah bernafas, dia merasa tidak selesa, mudah penat, rasa kena sakit belakang, rasa macam tak selesa. Tidur pun tak boleh dapat tidur baring, terpaksa tidur duduk dan sebagainya. Jadi itulah dia yang mengalami anxiety. Sebab tu orang yang ada anxiety, kita tak bertumpukan kepada abdomen saja. Kita akan tengok dia punya ginjal dia. Kita tengok pada organ hati dan juga kita tengok pada organ jantung dan juga paru-paru. Kena x-ray dan sebagainya. Kemungkinan dia berpunca dari situ. Jadi macam mana kita nak tentukan sama ada benda ni ada masalah yang serius, kita buat ultrasound ataupun kita buat CT scan. Kita akan nampak collection pengumpulan cecair di dalam tu. Dan juga kita boleh membuat apa yang kita sebut sebagai paracentesis. Paracentesis ini mungkin ada gambar tak kat situ? Oh, tak ada gambar. Paracentesis maksud dia adalah apabila kita, doktor dia akan meminta pesakit baring dan kemudian dengan bagi ubat bius setempat, kita akan cocok mengeluarkan airnya dan airnya kita akan bawa ke makmal bagi menentukan sama adakah cecair ini bersifat kanser ataupun setakat cecair biasa saja. Disebabkan oleh portal hypertension tadi dan hypoalbuminemia menyebabkan masalah ini. Sebab tu
bagi mereka yang ada ascites ni, pertama sekali saya cadangkan membuat pemeriksaan apa yang kita sebut sebagai liver function test. Okey, apa liver function test yang kita nak buat? Boleh tunjukkan gambar tak, Nakib, panel untuk hepatic function panel? Hepatic function panel ni sebenarnya kita nak melihat, kalau sebagai contoh di dalam pemeriksaan darah ramai yang bertanya. Sebelum ni ada satu lagi, bacaan satu lagi. Okey, yang ini Jadi nak menentukan sama ada fungsi hati kita ni berfungsi dengan baik, kita akan membuat hepatic function panel ataupun kita panggil liver function test. Di dalamnya pertama sekali kita akan melihat 3 enzim yang biasa, AST, ALT, GGT. Itu yang biasalah. Dan juga kita akan lihat total bilirubin. Total bilirubin tu maksud dia apa? Ialah keupayaan ataupun pengumpulan bilirubin yang berada di dalam hati. Maksud dia hati ni sebenarnya tuan-tuan, dia merupakan organ detoxification. Jadi maksud dia bilirubin ni adalah boleh saya cakap sebagai sel darah merah yang dah pecah dan sebagainya. Dia akan convert sebagai bilirubin sebelum dia menjadi conjugated bilirubin yang akan dibuang ke dalam najis kita. Tetapi setengah-setengahnya disebabkan oleh masalah fungsi hati yang tidak bagus, total bilirubin akan meningkat setinggi-tingginya. Ini menunjukkan bahawa ada masalah fungsi di dalam hati. Begitu juga dengan total protein, dia akan menjadi rendah kerana hati kita tak mampu membentuk protein dan juga tidak khasnya albumin. Jadi kalau kita lihat fungsi hati yang rosaklah, pertama sekali semua ketiga-tiga enzim ini akan tinggi. AST, ALT, GTT akan tinggi. Albumin dan total protein akan menjadi lebih rendah. Total bilirubin akan menjadi tinggi, dan juga satu lagi enzim yang saya sebut iaitu alkaline phosphatase yang akan juga menyebabkan jadi tinggi. Jadi ramai bertanya ke doktor, dia berkongsi kepada saya melalui grup WhatsApp ke kumpulan sihat saya. Dia kata, doktor, saya punya liver function test ni okey tak? Dan bila kita lihat dia ada maksimum, kita panggil julat dia kan, dia ada julat, ada maksimum nilai value dan juga minimum value. Tetapi tuan-tuan, saya nak menyatakan di sini, jika dia punya value itu lebih 2 kali ganda daripada maksimum value, contoh saya contoh, satu enzim ni dia punya julat antara 10 hingga 50. Kalau hanya naik 60 saja, yang ini kita sebut sebagai elevated enzyme ataupun kita panggil reversible liver failure. Maksudnya dia boleh diperbaiki, jangan risau. Tetapi kalau 2 kali ganda, tadi maksimum 50, tetapi dah naik sampai 100 kali ganda, itu tanda yang agak bahaya, agak yang kita risau. Jadi kalau tak sampai 2 kali ganda tu, mungkin dia boleh reverse balik dengan mungkin kita jaga pemakanan, kita juga jaga mengurangkan pengambilan gula, menjaga kita punya tekanan darah, kurang ambil garam, kurang ambil gula dalam tubuh tidak terlalu tinggi, dan juga tidak mengambil trans fat terlalu banyak. Yang ini semua akhirnya akan menyebabkan penurunan kita panggil dia liver enzyme tu, dan menunjukkan bahawa kita akan menjadi lebih sihat. Sebab tu kita kadang-kadang penting juga kita buat ujian ni, liver function test. Pertama sekali untuk melihat sama ada kita ni mengalami apa yang kita sebut sebagai fatty liver. Jadi kalau fatty liver tu tuan-tuan, dia merupakan kerosakan ataupun liver function test dia impaired, maksud dia terganggu berserta dengan high cholesterol. Jadi kalau dulu tu ada, yang inilah yang kita sebut sebagai fatty liver. Jadi fatty liver ni mesti kolesterol tinggi, dan juga dia punya fungsi liver dia impaired ataupun terganggu. Barulah kita sebut sebagai fatty liver. Jadi kalau kita lihat nanti, fatty liver ni jika tidak dirawat, dia akan menjadi fibrosis. Tak dirawat, dibiarkan menjadi cirrhosis,
dan akhirnya boleh menyebabkan kanser. Sebab tu kita cuba kalau kita lihat Nakib ada gambar tak tentang tentang punca-punca punca-punca fatty liver. Fatty liver ni punca-punca dia. Ya, betul. Okey, punca-punca liver, sebab tu kita kena buat pemeriksaan liver function test ni sebelum dia menjadi kanser, sebelum menjadi fibrosis. Bila kita nak buat liver function test pemeriksaan ni? Pertama sekali kalau kita ada jaundice. Apa tu jaundice? Mata kita menjadi kuning. Nampak sangat mata kita dah menjadi kuning. Sebagai contoh, mungkin tangan kita tetapi yang lihat yang jelas ni adalah mata kita ni, mata putih menjadi kuning. Lepas tu kita kencing pula tu, urin dia tu, air kencing kita menjadi pekat, menjadi gelap. Kita berasa-rasa loya, nak muntah. Sebab apa? Inilah yang saya sebut tadi. Bilirubin dalam tubuh terlalu tinggi. Kita rasa loya, muntah, rasa lemah, rasa letih disebabkan oleh bilirubin yang tinggi. Jadi sebab tu, yang ini orang macam gini memang kena membuat pemeriksaan liver function test. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sebagai contoh kita mengambil beberapa ubat yang kita tahu dia sangat macam mana cakap yang boleh menyebabkan masalah kegagalan hati dan juga ginjal. Tapi untuk kes ni kita ambil darah untuk sama ada ubat-ubatan tu sebagai contoh mengganggu tak fungsi hati kita. Contoh dia lah statin ubat statin, ubat kolesterol kita ambil tu memang kena buat pemeriksaan setahun sekali, 6 bulan sekali untuk menentukan bahawa ubat yang diambil selain daripada untuk menurunkan kolesterol, dia tidak mengganggu fungsi hati. Ubat kemoterapi sebagai contoh, mungkin selepas selesai kemoterapi kita kena cek darah. Tengok sama ada dia mengganggu atau tidak. Itu nombor 2. Nombor 3, kita nak membuat ulangan supaya kita melihat progression ataupun dia punya kesinambungan masalah penyakit kita. Sama ada penyakit kita ni, penyakit hati utamanya, menjadi bertambah baik ataupun menjadi bertambah buruk. Mungkin kita ambil 6 bulan sekali, setahun sekali untuk melihat keadaan dia. Yang keempat, mengapa kita melakukan pemeriksaan ujian liver function test adalah untuk melihat sama ada ubat-ubatan yang diberikan untuk merawat hati ni. Kerana liver disease ni perlu diberikan ubat supaya sebagai contoh, nak tengok sama ada dia respon tak dengan ubat-ubat yang tertentu, kita membuat pemeriksaan. Jadi berbalik pada cerita tadi tentang punca-punca fatty liver. Yang inilah kita nak sebut ni, punca-punca fatty liver ni sebab kalau kita tak tahu, kita ingat kerja fatty liver ni hanya disebabkan oleh kolesterol. Tetapi sebenarnya selain daripada kolesterol, dia juga boleh disebabkan oleh gula dalam darah. Sebab tu orang yang ada diabetes memang mudah mendapat fatty liver. Itu nombor 2. Pertama sekali, banyak sangat kita ambil trans fat ataupun mungkin kita ambil saturated fat dalam makanan kita. Ini trans fat ni memang punca utama sekali dalam pemakanan. Yang pertama. Yang kedua, disebabkan oleh gula dalam tubuh kita. Mungkin sakit diabetes. Yang ketiga, side effect daripada ubat-ubatan. Terutamanya ubat-ubat tahan sakit. Ubat-ubat tahan sakit, ini memang dah tahulah boleh menyebabkan masalah hati dan juga ginjal. Kemudian orang yang mengalami kita panggil rapid weight loss, dia cuba mengurangkan berat badan dengan cepat. Memang dapat nampak ada perubahan dekat situ. Dia akan lihat sebagai contoh kolesterol dia meningkat sikit sebab tu orang yang berdiet ni kadang-kadang bila dia buat pemeriksaan besar badan dah turun tetapi kolesterol naik. Sebab apa? Mungkin lemak-lemak pada subcutaneous ini dipecahkan menyebabkan lebih banyak kolesterol di dalam darah dan mungkin disimpan di dalam hati. Sebab tu dia akan sikit. Sebab tu kalau kita hopefully kita tengok dia akan bertambah baik selepas 6 bulan begitu. Kalau katakan tak bertambah baik, there is something wrong, itu kena buat pemeriksaan. Itu yang keempat. Yang kelima ialah orang yang mengalami obesity. Orang yang mengalami obesity, masalah kegemukan, BMI dia lebih daripada 30 terutamanya, memang dia akan nampak fatty liver. Hati dia, enzim hati akan meningkat dan juga kolesterol dia akan meningkat. Dan yang terakhir mungkin genetik inheritance. Maksud dia masalah genetik. Yang ni kita agak sukar untuk kawal. Tetapi yang lain tu sebagai contoh kesesampingan ubat, masalah lemak dalam darah, diabetes,
apabila kita obes ataupun kita cuba diet dapat mengurangkan berat badan tetapi masalah fatty liver, yang itu boleh kita kawalkan lah. Jadi kita lihatlah rakan-rakan kita yang berada bersama saya pada hari ini. Okey, kita lihat mungkin ada perkongsian. Yap Jati, dia tanya macam mana nak elakkan busung doktor. Tadi dah faham tak maksud busung? Kalau dah faham maksud busung, jadi nak elakkan busung tu yang disebabkan oleh fibrosis, yang nak sebut fibrosis yang akan menyebabkan cirrhosis dan juga cancer liver adalah fatty liver. Jadi penjagaan pemakanan yang paling penting. Sebab masalah kita ni kebanyakannya ada 3 je. Sama ada masalah keturunan, masalah nutrition dan juga masalah environment toxin. 3 tu yang menyebabkan masalah kesihatan pada kita. Dalam masalah hati begitu. Jika sebagai contoh kita ada masalah genetik dalam keluarga, mungkin ada orang cakap tu kita panggil dia sebagai contoh familial hypercholesterolemia, kolesterolemia. Maksud dia muda-muda lagi dah ada kolesterol dan adik-adik kita kebanyakan pun memang ada kolesterol tinggi. Yang ini mungkin masalah genetik tetapi kita boleh jaga dia sebab nutrition. Bila kita ambil pemakanan yang betul, benda ni tidak akan berlaku. Yang kedua, yang ketiga toksin daripada luar yang boleh menyebabkan masalah fatty liver ni. Macam saya sebut tadi lah, ambil ubat-ubatan yang tertentu. Sebab tu sebelum ambil ubat-ubatan, tanya doktor adakah ubat-ubatan ini ada kesan sampaian ataupun tidak. Okey, boleh faham apakah makanan yang perlu untuk diambil untuk mengelakkan kanser hati. Makanan yang perlu diambil itu ialah makanan-makanan yang bersifat antioksidan, yang mengandungi vitamin C, vitamin E, banyak lagi antaranya lah banyak makanan-makanan sayur, kurangkan makanan-makanan daging sebagai contoh. Yang itu akan menyebabkan boleh ambil sesekali tetapi jangan selalu. Murni Ahmad tanya, Assalamualaikum doktor, adakah kebarangkalian orang yang buang hempedu nak dapatkan liver cancer sangat tinggi? Tidak. Orang yang membuang hempedu ni seperti mana saya pernah kongsikan dulu bahawa dia dibentuk di dalam hati kita. Dia akan mengeluarkan cecair hempedu. Cecair hempedu ni tujuan dia hanya untuk memecahkan molekul-molekul besar lemak. Lemak ni dia punya molekul besar. Bila dia pecah adanya cecair hempedu, dia akan pecah. Tetapi dia bukannya setakat itu je. Kita ada enzim lipase yang memecahkan terus sebelum dia masuk ke dalam darah kita. Sebab tu orang yang sebagai contoh dah buang hempedu, dia boleh makan lagi minyak, cuma kebarangkalian untuk meresap tu mungkin dah kurang sikit lah. Mungkin 50% ke mungkin 75% gitu. Sebab apa? Sebab dia ada cecair hempedu dikeluarkan tetapi mungkin dia tidak sebanyak seperti dulu. Sebab dulu dia ada pundi hempedu. Semua cecair itu disimpan. Apabila kita makan makanan yang berminyak, dia akan keluar banyak, dia akan pecahkan. Tetapi kali ini hempedu, dia punya pundi hempedu tu dah tak ada setelah dibuang. Jadi hati yang melakukan atau membentuk cecair hempedu ni, dia akan mengeluarkan juga hempedu tetapi mungkin tak banyak lah, tak cukup banyak. Sebab tu kalau orang tanya saya, doktor, orang yang ada hempedu ni, buang hempedu ni, pundi hempedu lah maksudnya, boleh tak makan minyak zaitun? Boleh, tak ada masalah. Cuma kita minta kalau boleh pengamilan lemak tu digantikan dengan lemak sihat kerana dia akan memberi manfaat kita dan kita buang. Seperti contoh trans fat, kurangkan makanan yang banyak bergoreng, seperti contoh makanan saturated fat daripada daging-daging haiwan berkaki 4 yang itu banyak saturated fat. Elok ambil minyak-minyak seperti contoh minyak zaitun, minyak avocado, yang itu bagus untuk tubuh kita. Minyak sawit pun bagus, asalkan jangan dipanaskan ataupun kita menggoreng dia sehingga ke suhu yang tinggi beberapa kali. Kalau banyak kali sangat kita dah gunakan, kita bimbang molekul minyak tu akan berubah dan menjadi punca untuk menjadi kanser. Jadi puan faham Puan Sarina Khairuddin, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nuri sebab berkongsi. Lalita Mutusami, terima kasih kerana berkongsi. Kita tengok rakan-rakan lain. Okey.
Okey, Siti Fatimah Abdul Aziz, adakah kanser hati berkait erat dengan hepatitis B? Ya, betul. Yang ni kita sebut tadi, hepatitis B, hepatitis, dia mudah untuk menjadi fibrosis, mudah untuk menjadi sirosis dan akhirnya menjadi kanser. Dan yang kita khawatirkan sebab hepatitis B, selalunya virus ni dia tak hilang, dia domain kat situ. Mungkin kebanyakan dia akan hilang, tapi sebahagiannya akan menjadi domain di celah-celah sel hati ni. Apabila daya tahan kita rendah, dia akan berkembang. Macam kita punya penjenayah lah kan. Apabila polis ramai, askar ramai, dia duduk senyap situ. Tetapi bila polis pun dah tak ada, sibuk dengan polis pun sibuk dengan hal-hal isu-isu yang lebih besar. Jadi dia pun start dah berkembang. Itu tu virus dalam tubuh kita. Kalau kita sihat, sistem daya tahan kita bagus, dia akan menjadi domain. Tetapi apabila sistem daya tahan kita rendah, macam mana boleh rendah? Kita terlalu penat, pemakanan kita dah kurang bernutrisi, kita banyak makan fast food, kita dah kurang makan sayur, kita kurang tidur, kita tak cukup minum air, kita tidak cukup rehat, kita mengalami stres yang banyak. Yang ini akan menyebabkan sistem daya tahan kita rendah. Dan bukan saja virus di dalam badan kita yang domain tadi dia akan berkembang semula, malah virus daripada luar lagi mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sebab itu memang jawapan dia hepatitis B memang sangat berkait rapat dengan kanser hati. Fazlul Aini Muhammad Yunus bertanya, terima kasih puan. Liz, Waalaikumsalam. Liz Is, Waalaikumsalam. Dan Ibrahim, saya pun dah buang hempedu lebih daripada 10 tahun. Kadang-kadang rasa letih, adakah dari kesan hempedu yang tak ada? Bukan. Dia bukan masalah hempedu tak ada. Dia mungkin masalah kesihatan yang lain. Puan Dawson, terima kasih kerana bersama kita. Jadi kita pergi boleh semula kepada tentang busung. Sebab saya tengok ramai yang bertanya tentang busung. Sebab apa? Sebab banyak salah faham tentang busung. Okey, bagaimana kita nak mengurangkan busung? Busung ni senang cara dia lah. Kita buangkan air tu. Kita menggunakan teknik parasentesis. Parasentesis macam saya cakap tadi, sakit pasal baring, kemudian kita cucuk menggunakan jarum, setelah kita bagikan bius setempat dan air akan keluar daripada perut abdomen tadi keluar. Tetapi malangnya dia boleh berulang semula sebab punca utamanya adalah fungsi hati yang gagal. Kita panggil liver failure. Dia punya pressure dalam tu, portal hypertension, portal circulation, dia punya pressure dia terlalu tinggi dan juga albumin tidak dapat dikeluarkan dengan baik, menyebabkan banyak pengumpulan cecair di dalam abdomen kita. Dan dia akan berulang. Walaupun kita dah buang, dia akan berulang. Jadi apa yang berlaku apabila masalah ini, apa yang menyebabkan adakah kesan sampingan dan sebagainya? Kita bimbang excited ni kadang-kadang boleh menyebabkan susah bernafas, tidak selesa. Apabila perut dah penuh banyak air, dah startlah susah bernafas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bimbang juga apabila banyak sangat air ni akhirnya menyebabkan masalah apa? Masalah infection. Peritonitis, menyebabkan infection di dalam peritonitis, itulah bakteri peritonitis menyebabkan selalunya kalau kita cucuk keluar air warna mungkin kekuningan sedikit, tapi kali ini keluar seperti contoh ada macam berdanah, berkuning, pesakit akan merasa demam, merasa tak sedap badan. Yang itu mungkin kita bimbang infection. Sebab apa? Mungkin dah cucuk beberapa kali untuk mengeluarkan air. Sebab tu kalau katakan teknik yang tidak berhati-hati menyebabkan tempat dicucuk tu menyebabkan kuman masuk dalam situ dan akhirnya menjadi infection. Dan juga dia boleh menyebabkan apa? Menyebabkan sebagai contoh kegagalan ginjal sebab pressure daripada luar menyebabkan yang ini yang kita sebut sebagai hepatorenal syndrome. Maksudnya pressure air tu kepada buah pinggang tu menyebabkan akhirnya ginjal pun tidak dapat melakukan fungsi dengan baik. Yang itulah antara punca dia. Yang kadang-kadang kita bimbang. Untuk sementara memang parasentesis kita boleh bagi ubat, kita panggil lawas kencing atau diuretik. Jadi dia kurang sikit. Saya biasa dulu masa di
saya di hospital dulu apabila orang ada ascites, tapi kita tak bagi lama lah. Kena ingat tu, diuretik ni tak boleh dibagi lama-lama sebab dia boleh menyebabkan ketidakseimbang mineral di dalam tubuh, menyebabkan hypo, sebab contoh hyponatremia, mungkin hypokalemia, menyebabkan potasium rendah, sodium rendah sebab kita memaksa air keluar daripada tubuh kita, dan akhirnya menyebabkan banyak juga mineral keluar dalam tubuh kita, dan kita akan melalui masalah kejang, simpul biawak lah, mudah letih lah, rasa macam susah bernafas dan sebagainya. Itu tanda-tanda kekurangan mineral dalam tubuh kita lah. Kita lihat lagi rakan-rakan kita yang ada. Terima kasih Norizan. Kalau buat test darah hari tu, doktor, fatty liver tinggi tak? Kalau buat test darah hari tu, fatty liver tinggi tak? Saya tak faham sangat. Mungkin dia bertanya kepada orang lain ni kot. Ran Ibrahim, terima kasih jawapan tadi. Akidah Al-Khalidi. Ini dia berbincang antara satu sama lain ni. Okey. Fazlullah ini Muhammad Yunus, doktor, saya dah kena busung ni 10 tahun dah. Dan check up dengan doktor kat hospital dan tidak apa sakit apa pun, tapi perut saya membesar macam 8 bulan. Yang ini kita bimbang perempuan kena check semula betul. Sebab kalau masalahnya disebab tadilah organ jantung, organ ginjal, organ hati, dan juga boleh disebabkan oleh masalah-masalah genetik ataupun kita panggil rare disease tu. Macam Wilson syndrome sebab contoh dia tadi tu, hemochromatosis tu, itu pun mungkin disebabkan. Jadi kena buat pemeriksaan yang agak detail untuk masalah ni. Sebab apa? Kita bimbang ascites tu mungkin menjadi lebih teruk dan boleh mengganggu organ-organ yang lain. Sebab contoh kalau puan pergi ke hospital, ke klinik saja, walaupun di hospital outpatient department, mungkin tidak ada membuat pemeriksaan yang lebih detail. Jadi kena tengok membuat pemeriksaan yang lebih detail lah berkaitan dengan masalah puan. Muhammad Rul. Salam doktor, kesalam betul jika ada penyakit berkaitan hati tidak boleh makan kerang atau herba-herba. Kerang dan herba-herba ke kerang, saya cuma masalah kerang ni ataupun seafood ni terutama kerang-kerangan lah yang kita sebut ni, kadang-kadang kita tak masak dia dengan betul, dengan lebih sebab kita mungkin masak dia tidak, orang cakap tu tak betul-betul masak lah, itu menyebabkan kuman ataupun mungkin kekerangan ni mengumpul toksin daripada laut-lautan, daripada pantai, boleh menyebabkan kerosakan pada hati kita bertambah teruk. Itu juga pengambilan herba. Herba ni dia tak boleh ambil overdose, sebab tu kita tak boleh suka-suka, orang cakap tu, ambil tanpa nasihat daripada yang pakar, contohnya herbalist yang faham dengan herba. Kalau tak, kita bimbang nanti bila kita ambil, dia boleh merosakkan fungsi hati kita. Begitu juga dengan ubat-ubatan yang tertentu. Lepas tu bila kita ambil, terutamanya dalam jangka waktu yang panjang, kita kena tanya doktor ataupun sekurang-kurangnya kita buat pemeriksaan sendiri. Fungsi jantung, fungsi liver, fungsi hati dan juga fungsi ginjal kita, sama ada okey ke tak okey. Kalau katakan tak okey, kita kena tanya doktor tu balik dah, adakah ubat-ubatan ni boleh saya teruskan ataupun perlu diganti dengan ubat-ubatan yang lain. Sebab contohnya begitulah. Kita tengok lagi rakan kita yang mungkin bersama. Saya minta maaf tuan-tuan perempuan, mungkin sebab saya tak boleh membaca sebab saya punya handphone ni agak dia tak update dengan begitu cepat lah. Jadi kadang mungkin saya terlepas pandang. Saya minta maaf. Puan Emil oleh Faust, terima kasih. Boniwati, waalaikumsalam. Hamid Khaidir, kalau kembung selalu ada masalah hati ke tidak? Kembung tu selalu masalah khusus. Kembung yang berangin tu banyak sangat angin ataupun di dalam perut, kita punya stomach ataupun kita punya usus, itu berkaitan lain. Ini bukan disebabkan air. Air ni, yang busung ni adalah masalah air. Muhammad Farid, waalaikumsalam. Murni Ahmad, terima kasih. Cik Fatimah Abdul Aziz, adakah kanser hati? Ini saya dah sebut tadi. Yaun Yuno, waalaikumsalam. Rani tadi,
Dan Ibrahim, Moniwati, gallbladder, flushing ada membantu tak doktor? Maksud dia apa? Membantu macam mana? Membantu busung? Oh tidak. Gallbladder flushing ni selalu kita buat apabila terdapat batu-batu kecil di dalam pundi empedu. Batu-batu kurang daripada mungkin 2 mm kecil sangat dalam bentuk pasir begitulah. Sebab tu kita buat teknik yang kita panggil gallbladder flushing. Jadi dia akan keluar. Macam kita ada batu-batu kecil di dalam bawah pinggang ataupun dalam pundi kencing. Jadi kita minum air banyak supaya dia flush, dia akan keluar. Tetapi kalau terlalu besar, mungkin dia tak berjaya dan mungkin akan membahayakan. Sebab tu sebelum buat tu kita kena tengok sama ada besar ke tidak saiz dia tu. Salbiah Ali, Waalaikumsalam. Polcok, kalau hati bengkak, doktor suggest cucuk hepatitis B. Dan doktor suggest cucuk apa? Maksud dia apa? Inflammation, hepatitis. Saya tak faham ni. Maksud dia kalau hati bengkak dan doktor suggest hepatitis B. Soalan saya tak faham buat. Kalau hepatitis tu maksud dia hepatitis B lah utama kan. Dia positif. Kalau contoh, sebenarnya untuk vaksin, untuk bagi vaksin hepatitis B tu dia bergantung kepada antibody tu. Kalau antibody tak ada langsung, selalunya doktor akan suggestkan 3 kali. Kalau katakan antara 10 hingga 100, selalunya kita akan bagi booster. Lebih daripada 100, selalunya dah cukup dah untuk tubuh kita daripada penyakit hepatitis B ni. Akidah, kena kurangkan fast food lah. Sebab apa, fast food ni dia ada trans fat. Trans fat yang banyak dan juga ada gula yang banyak, terutama dalam minuman dan sebagainya. Yang itu akan merosakkan hati. Yang ini yang kita sebut sebagai fatty liver akibat non-alcoholic fatty liver. Non-alcoholic liver disease. Dan Ibrahim, okey, terima kasih. Saya tengok kalau ada perkongsian pun atau pertanyaan. Okey, daripada Ummu Muhammad Abdullah. Ini satu soalan kita baca. Ummu Muhammad Abdullah, Assalamualaikum doktor. Ayah saya sudah 18 tahun pergi asbab kanser hati. Mata kuning. Mata kuning lah yang kita sebut sebagai jaundice. Air kencing coklat, betul. Disebabkan bilirubin yang terlalu tinggi. Warna macam pasir. Itulah dia tadi. Memang itulah tanda-tanda sebenarnya tanda-tanda kegagalan fungsi hati itu. Itu yang menyebabkan pertama sekali mata menjadi kuning. Mata menjadi kuning, kulit dia kadang-kadang gatal. Kita nampak dia ada bekas menggaru kat situ. Mungkin dia terlalu gatal malam, dia menggaru gatal sebab terlalu banyak sangat bilirubin dan urea dalam tubuh. Dan tubuh yang boleh menyebabkan rasa macam kadang-kadang tu dia tak sedar, dia macam mamai, yang kita panggil sebab confused. Dia tak tahu dia ada mana sekarang. Kalau kita datang pun dia tak kenal kita. Itu tanda dia sama ada tahap bilirubin dah terlalu tinggi, urea dah terlalu tinggi, ataupun mungkin dia dah ada metastasis atau kanser di dalam otak dia. Itu yang kita kesian dah tu. Selalunya kalau macam ni tak lama, kita kena bersamalah dengan dia. Mungkin kita, inilah kali terakhir untuk anak mungkin menjaga ibu dan ayah di saat-saat yang begini. Norizan, salam doktor. Kalau fatty liver tinggi dan nak buat macam mana ya? Fatty liver ni seperti mana yang saya cakap, dia apabila fungsi dia ada 2. Dalam enzim hati tu menjadi tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, kolesterol dia tinggi. Dia ada 2 tu, fatty liver. Sebelum dia menjadi fibrosis, cirrhosis. Fibrosis dan cirrhosis ni dah agak sukar untuk dilawat. Jadi fatty liver ni boleh kita lawat dengan pertama sekali kita kena turunkan tahap kolesterol tu dulu. Sebab dia ada 2 tu. Jadi tahap kolesterol kena turun. Nanti fatty liver, kita punya enzim hati tu dia akan menjadi lebih baik dan dia akan menjadi kurang. Jadi macam mana nak turunkan kolesterol? Pertama sekali kena banyak membuat berpuasa. Kalau tak buat puasa, buat diet intermittent fasting. Itu yang pertama. Yang kedua, kena kurangkan pengambilan terutamanya trans fat. Goreng-gorengan, margarine. Kita boleh ambil, kita kena tingkatkan minyak sihat. Sebab contoh minyak zaitun, kita boleh ambil sikit lemak, tepung. Tak payah banyak, sesekali boleh ambil. Tetapi yang penting ambil
minyak sihat iaitu unsaturated fatty acid, seperti contohnya minyak zaitun. Minyak zaitun ni bagus untuk menurunkan kolesterol dan juga menurunkan fatty liver. Dan selain itu boleh ambil vitamin E. Yang ini memang dah ada kajian. Tak silap saya dalam di HUKM dulu nak buat kajian berkenaan dengan kesan vitamin E terhadap fatty liver. Jadi kolesterol tu elok ambil minyak zaitun, vitamin E, kurangkan pengambilan gula, kurangkan pengambilan karbohidrat, refined karbohidrat, kurangkan makan benda-benda yang inilah trans fat, yang contohnya ataupun processed food ataupun fast food. Memang akan dapat banyak penurunan kolesterol dan juga fatty liver. Yang itu yang kita biasa saya nasihat kepada pasien-pasien saya. Jadi itu antaranya. Kalau tak mampu juga, masih ataupun terlalu tinggi dia punya kolesterol, kena ambil ubat kolesterol tu untuk menurunkan dia untuk sementara. Kita monitor untuk 3 bulan, kita cek balik dah turun ke atau tak turun. Selalunya kolesterol tinggi, fatty liver akan naik, kolesterol turun, fatty liver pun lama-lama dia akan hilang. Kurangkan pengambilan karbohidrat ringkas. Afzan Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah busung berkaitan rapat dengan kanser ovary? Ya. Masalah busung ni memang berkaitan rapat dengan kebanyakan kanser apabila dia dah pergi ke hati. Kanser ovari sahaja mungkin tidak menyebabkan busung, tetapi apabila dia dah stage 4, dia dah pergi ke hati, dia boleh menyebabkan busung, pengumpulan cecair pada abdomen. Begitu juga kanser, sebagai contoh breast cancer, pergi ke hati. Kanser paru-paru, pergi ke hati. Kanser melanoma, kanser kita punya pigmen kulit menyebabkan, boleh pergi ke, sebagai contohlah pergi ke hati, boleh menyebabkan busung juga. Jadi kanser stage 4 terutamanya boleh menyebabkan busung. Sebab tu kalau saya dulu masa bekerja di palliative care unit, bila PCU ni kita tengok pasien-pasien yang ada busung ni, bila kita tengok dia punya report dia sama ada dah kanser stage 4 ataupun memang dia dah ada kanser hati tu sendiri, ataupun ni memang dah orang cakap tu dah kegagalan fungsi hati disebabkan oleh sama ada hepatitis ataupun mungkin disebabkan oleh dulu alcoholic liver disease. Selalunya begitulah. Kita tengok lagi rakan-rakan kita. Saya bisa minta maaf jika saya tidak membaca perempuan punya komen sebab mungkin saya terlepas pandang. Dila Yusof, dia tanya, doktor, perlu kita buat medical check up berapa kali setahun? Buat PET lab okey tak? Sebenarnya tak kisah buat kat mana-mana, dekat makmal swasta ke ataupun di klinik swasta tak ada masalah. Cuma dia ada cuma dia tu. Bila result tu keluar, bila kita dapat result tu, perlulah ada orang yang menasihatkan kita. Kalau sebagai contoh ada makmal swasta membuat pemeriksaan tu, mestilah ada orang yang boleh membacakan yang ini normal, ini tak normal, apa kena buat dan sebagainya. Jangan setakat buat, lepas tu kita ambil result bawa balik rumah, kita pun tak faham apa yang berlaku pada diri kita. Yang itu cara tak betul. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kali kita nak kena buat pemeriksaan darah ataupun general screening ni? Saya nasihatkan bagi mereka yang berumur sebagai contoh dah 45 tahun bagi lelaki. Mungkin wanita lebih awal sikit. Mungkin dalam 35. Lelaki 40, wanita 35. Dah boleh membuat pemeriksaan setahun sekali. 35, 40, setahun sekali. Yang kurang daripada umur tu, nak buat mungkin 2 tahun sebab selalunya normal. Kecuali memang dia dah tahu dia ada masalah. Jadi bagi orang yang dah ada masalah, tak kira umur lah, ataupun umur dah 35 dia dah ada masalah buah pinggang, atau mungkin masalah diabetes, ataupun mungkin ada masalah fatty liver. Yang ini saya cadangkan buat pemeriksaan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali untuk tengok progres penyakit kita. Kalau terasa terlalu lama, kita boleh buat 4 bulan sekali. Jangan buat terlalu awal daripada itu, kemungkinan kita tidak melihat dia punya progres. Sebab penyakit ni kadang-kadang dia nak tengok sama ada ubat yang kita bagi tu berkesan atau suplemen yang kita ambil tu berkesan, ataupun penyakit yang kita ambil, menjadi lebih teruk, dia ambil masa sikit, 4 bulan, 6 bulan. Sebab tu kalau ada penyakit 4 hingga 6 bulan.
Kalau tak ada penyakit, setahun sekali. Boleh faham. Kalau kita sebagai contoh, kita ambil ubat statin untuk kolesterol kita, kita nak tengok sama ada ubat tu dapat menurunkan kolesterol kita tak, dan adakah ubat tu sendiri memberi kesan sampingan pada hati kita tak. Sebagai contoh, buatlah mungkin 4 bulan sekali. Kita ambil untuk tempoh 4 bulan, tengok kalau dah semakin dah baik, pada saya elok kita berhenti, jaga pemakanan, tingkatkan exercise, cukupkan rehat, kawal stres, minum air kosong, insya-Allah dia akan menjadi lebih baik. Sarah Adam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kesan jika ambil suplemen yang banyak tanpa nasihat doktor? Ini pun satu hal juga ni Sarah. Terima kasih sebab bertanya Sarah Adam berkaitan dengan suplemen. Suplemen ni, sebab tu suplemen ni kena faham. Bukan kita ambil suplemen gitu je. Suplemen yang kita ambil ni adalah selalunya adalah mengikut keperluan. Maksudnya tak cukup, kita ambil suplemen. Disebabkan mungkin makanan yang kita makan tu tak cukup nutrisi. Kita dah makan contoh, tak cukup juga. Sebab contoh orang yang mengalami masalah vitamin D. Vitamin D insufficiency, bukan deficiency. Kalau deficiency tu memang kita dah teruk sangat. Selalunya insufficiency. Macam mana nak tahu? Tuan-tuan boleh hantar darah, pemeriksaan darah, hantar ke makmal, tengok sama ada vitamin D ni kurang atau tidak. Selalunya kita dapat lihat pada orang sebagai contoh, dia memang tak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah. Keluar rumah pun sekejap. Disebabkan mungkin pekerjaan dia di dalam bangunan. Daripada pagi, pukul 7 pagi dia dah ada dalam bangunan, sampai maghrib pukul 7 malam baru balik rumah contoh. Besok pagi lebih kurang sama juga. Jadi tidak ada masa untuk keluar rumah. Selalunya vitamin D dalam darah dia akan rendah. Buat pemeriksaan darah, kita akan lihat. Memang insufficiency. Jadi orang macam gini, memang perlu mengambil suplemen vitamin D, sebab walaupun dia makan mungkin tetapi tidak mencukupi. Dia makan tak mencukupi sebab mereka tak rendah pada cahaya matahari. Memang kena ambil. Kalau tidak ambil, apa yang berlaku? Menyebabkan sistem daya tahan dia akan menjadi rendah. Sebab tu ramai pemeriksaan yang dibuat dalam satu kajian saya baca, orang yang mengalami masalah jangkitan virus ni, yang terpaksa sebagai contoh pneumonia ke dan sebagainya, apabila dia buat kajian memang dia kekurangan vitamin D dalam tubuh. Kekurangan dia. Sebab tu penting sangat kita mengambil vitamin D ni buat pemeriksaan. Contoh sekali kan, kita lihat bahawa kita mengalami hemoglobin yang rendah, HB kita mungkin 9, yang tak hamil 10, rendah dah tu. Jadi kita kena ambil lah suplemen. Contohnya kita kena ambil zat besi, kita kena ambil folic acid, kita ambil vitamin C untuk meningkatkan hemoglobin dalam tubuh. Sebagai contoh. Sebab tu pengambilan suplemen ni kena mengikut keperluan. Bukan sama ada banyak atau sikit. Itu bukan soal dia. Soal dia adalah adakah dia diperlukan. Itu yang pertama sekali. Lepas tu dos. Ada orang mungkin ambil dos sikit dia dah cukup. Sebagai contoh orang yang aktif sukan. Contoh dia nak mengekalkan daya tahan dia. Ambil vitamin D sikit, ambil vitamin C sikit, 100 mg, 200 mg. Vitamin D mungkin lebih kurang 1,000 IU pun dah cukup. Tapi sebagai contoh orang yang ada penyakit diabetes, hypertension, kolesterol, orang tua, jarang keluar rumah, tak aktif lagi. Yang ni selalunya orang ni memang akan mengalami masalah kekurangan vitamin. Sebab tu kita kena lihat kenapa, apa yang perlu, masalah dia, apa yang perlu, berapa banyak yang diperlukan. Jadi benda tu berbeza. Jadi sebab tu perlu ambil, kita kena bertanyalah, perlu ke tak saya ambil ni? Bukan kita pakai, kalau nak ambil gitu sekali, ambil multivitamin. Selalunya multivitamin ni dos dia sangat rendah, ambil sebiji, dah mungkin cukup. Tetapi sebagai contoh orang ada penyakit saraf, orang diabetes ada penyakit saraf. Jadi kena tanya, apakah mungkin suplemen yang perlu diperlukan, sebab tak ada ubat untuk masalah saraf ni. Selalu kita ubat tahan sakit je untuk kurangkan rasa sesemut, sakit dan sebagainya. Tetapi untuk kecederaan saraf memang tak ada. Jadi mungkin doktor akan bagi vitamin B kompleks, metocobalamin ataupun vitamin E untuk membantu dia masalah neuropati ni. Begitulah jawapan saya. Dila Yusof, kita tanya doktor berapa rate untuk cek hormon? Yang ini kena tanyalah pada, senang je cara dia. Pergi ke Google, tengok klinik, nama klinik ataupun mungkin makmal swasta tu, telefon dia tanya berapa dia punya rate dia. Sebab mungkin dia berbeza-beza.
mengikut package dan sebagainya. Saya tak dapat beri komen lah berkaitan masalah tu. Jadi tuan-tuan, masalah busung dan juga penyakit hati ni, saya tengok ni kalau ada soalan-soalan yang lain. Ni Noliza Bustam. Salam doktor, hepatitis B buatkan pesakit cepat penat dan mudah lupa, betul ke? Jadi kalau sebab tu bila kita buat pemeriksaan darah tu, hepatitis tu dia ada dua. Satu kita panggil dia hepatitis B antigen, satu lagi hepatitis B antibody. Puan-puan kena faham tu. Hepatitis B antigen itu merujuk kepada virus dalam tubuh kita. Sama ada dia reaktif atau tidak reaktif. Sama ada dia detectable atau non-detectable. Selalunya reaktif lah, saya akan sebut, ataupun non-reaktif. Reaktif tu maksud dia apa? Maksud dia virus tu ada dalam tubuh kita, sama ada kita sekarang ni sedang mengalami penyakit hepatitis yang aktif. Maksud dia kita memang orang cakap tu kita punya fungsi hati kita ni mungkin sedang impaired, mungkin terganggu. Ataupun mungkin kita dah baik. Hepatitis, kita punya fungsi hati dah baik. Tetapi masa macam saya cakap tadi, hepatitis B ni selalunya dia akan duduk kat situ, domain dekat situ. Bila dia domain dekat situ, jadi antibody mereka akan detect lah, sebab ini jangkitan yang lama, dia akan detect ada jangkitan kuman jangkitan virus yang lama. Sebab tu dia reaktif. Sebab tu kita tengok pula dia punya antibody. Antibody ni selalunya merujuk kepada daya tahan kita. Kalau kita tak pernah mengalami hepatitis sebagai contoh, dia merujuk kepada antibody kita yang develop setelah kita menerima suntikan vaksin. Selalunya 0, 10. Kalau 0, bawah 0 maksudnya tak ada langsung. Selalu kita akan bagi 3 suntikan. Kalau 0 hingga 10, kita akan bagi booster. Lepas tu kita boleh check balik. Kalau katakan lebih dari 100, itu dah tak perlu lagi suntikan booster. Sebab suntikan vaksin hepatitis ni pun dia tak boleh tahan lama. Dia kurang lebih 10 tahun, antibody kita akan turun balik. Untuk orang yang berisiko, memang mungkin sesuai untuk dia ambil vaksin, tetapi untuk orang yang tak berisiko, pada saya tak ambil pun tak apa, sebab risiko dia rendah. Siapa yang berisiko tinggi? Orang yang biasa kerja di lab. Contoh kan dia pegang darah, ambil suntikan darah orang, bekerja di hospital, ataupun yang berkaitan, ataupun orang yang sebagai contoh yang pasangan dia ada hepatitis B, contoh dia keberangkalian untuk dia mendapat hepatitis itu tinggi, jadi dia mungkin lebih berhati-hati, kena ambil suntikan virus hepatitis B ni. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan yang saya buat, busung dan penyakit kanser hati ni dia berkait rapat. Sebab apa? Kanser hati akan menyebabkan kegagalan fungsi hati. Kena faham Kanser hati ni sebenarnya dia akan menyebabkan kegagalan fungsi hati, tetapi sebelum dia itu dia dah bermula daripada awal lagi. Sama ada daripada fatty liver, kemudian menjadi fibrosis, cirrhosis dan kanser. Dan juga boleh juga disebabkan punca-punca lain, sebagai contoh hepatitis itu sendiri, terutamanya hepatitis B, hepatitis C, yang boleh terus menjadi fibrosis dan cirrhosis. Dia bukannya masalah metabolik. Dan juga orang yang minum arak, alcoholic liver disease dan seterusnya boleh menyebabkan cirrhosis dan juga fibrosis dan akhirnya fatty liver. Jadi sebagai kesimpulannya, penyakit dalam tubuh kita ni selalu disebabkan oleh 3 faktor. Pertama sekali, masalah genetik. Sama ada inheritance, maksudnya faktor keturunan, ataupun genetik kita ni dia bermutasi disebabkan oleh pemakanan yang kita ambil itu tak cukup nutrisi yang pertama, ataupun mungkin ada toksin daripada environment, sama ada daripada chemical, daripada daripada asap kereta sebagai contoh, yang boleh menyebabkan masalah ini, ataupun chemical lain, ataupun dalam dalam sayur-sayuran kita terlalu banyak sangat racun serangga dan sebagainya. Yang ini semua boleh menyebabkan kerosakan hati, dan mungkin di lain kali kita akan membincangkan tentang bagaimana kita nak buat detoxification, liver detox, supaya
kita punya hati ni bergada keadaan dengan lebih baik. Jadi saya rasa setakat itu dulu, kita jumpa lagi di lain kali. Jam sekarang menunjukkan pukul 10. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada minggu depan lebih kurang pukul 9, 10 minit malam. Terima kasih. Assalamualaikum.